Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa dhakkirna mimma nasina. Allahumma faqihna fid din. Wa qur rabbi zidni 'ilma. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amma ba'. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan, seluruh saf kepimpinan surau, para asatizah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah taufik hidayah inayah daripada Allah, pada malam ni dapat sama-sama kita hadir ke rumah Allah, dapat kita menunaikan salat fardu maghrib, kemudian dapat sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu pada malam ini. Moga-moga Allah Ta'ala mengekalkan hidayah dalam diri kita. Moga-moga Allah Ta'ala menerima segala amalan kita, yang mana kita akan bergembira pada hari akhirat kelak, ketika mana kita membaca buku catatan amalan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita terus menyambung pengajian kitab kita. Kita di dalam seruan yang ke-26, iaitu tentang kewajipan untuk terus beriman dan berwaspadalah dengan kaum kafir. Bagi yang ada kitab, muka surat 394 ya, di atas tu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darin amin. Kata pengarang kitab, oleh itu sesiapa yang mengingkari perkara di atas, bererti dia sesat dari jalan kebenaran yang lurus. Dia ingkar apa, tuan-tuan? Pada ayat sebelum ni, iaitu Suratul Baqarah, ayat yang ke-20, ayat 285. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Amanar rasul. Nabi SAW beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi SAW. Wal mu'minun, dan juga orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nanti kita bincangkan tentang perbezaan antara Muslim dengan mukmin, Islam dengan iman. Dia ada perbezaan di situ. Baik, orang mukmin maknanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buku surat 393. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Semuanya beriman kepada Allah Ta'ala. Ini iman, rukun iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitabnya. Kemudian beriman kepada rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadim minhum. Dan juga kita tidak, mereka berkata, kami tidak membezakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Kita hidup di akhir zaman, dah tak ada Nabi Rasul alaihissalam.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah penutup pintu kenabian, tak ada. Dan kita tidak membeza-bezakan, tidak seperti Yahudi Nasrani. Yahudi Nasrani dia hanya menerima nabi daripada kalangan Bani Israel. Kalau Arab dia tak nak. Sebab itu dia tidak beriman dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak, kita beriman kepada semua. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kita tidak membeza-bezakan. Ya. Wa qalu sami'na wa ata'na. Mereka berkata lagi, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Ini orang beriman, tuan-tuan. Orang beriman dia dengar, kemudian dia taat. Ghufranaka Rabbana, kami pohonkan keampunanmu wahai Tuhan kami. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir, kami pohonkan keampunanmu wahai Tuhan kami, dan kepadamu jualah tempat kembali. Surah Al-Baqarah ayat 285. Baik. Jadi surat 394 ni, oleh itu sesiapa yang mengingkari perkara di atas bererti dia sesat dari jalan kebenaran yang lurus. Maknanya kalau tak beriman kepada apa? Kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, dan juga beriman kepada seluruh nabi, seluruh rasul. La nufarriqu baina ahadin minhum. Maknanya kalau dia ingkar, maknanya dia sesat daripada kebenaran. Baik, jalan ini akan menyelamatkannya dari siksaan yang pedih di akhirat dan memberikan satu kenikmatan yang abadi. Jadi orang yang beriman dia akan dapat nikmat. Orang yang kufur dia akan dapat azab. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, syaqiyun sa'idun. Firman Allah Ta'ala, fa ammal ladhina syaqu fa finnar. Orang yang bahagia lawan dia apa? Derita. Derita. Fa ammal ladhina syaqu fa finnar. Kalau mereka yang derita tadi, celaka tadi, fa finnar, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Kalau yang wa ammal ladzi nasu'idu fa fil jannah, siapa yang berbahagia tempat dia di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka kata pengarang kitab, maknanya jalan ini, maknanya beriman kepada Allah ni menyelamatkan manusia daripada siksaan. Dan juga siapa yang beriman, dia akan diberikan kenikmatan yang abadi. Dalam Al-Quran disebut, fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ard. Masuk dalam syurga kekal tu selama mana adanya langit dan bumi. Macam mana tu tuan-tuan? Habis itu kalau dah kiamat, bumi iza sama'un syaqqat, terbelah langit, bumi hancur, habis itu keluar daripada syurga. Tak. Itu orang kata apa? Nak Al-Quran ni dia nak, Allah berfirman lamanya masuk ke dalam syurga ni bagi orang beriman ni, lama tak lama, selagi mana adanya langit dan bumi. Begitu juga masuk neraka, lama mana? Selama mana ada langit dan bumi. Jadi kalau dah kiamat, bumi ni pun dah hancur dah semua, tetaplah kekal di dalam syurga bagi orang beriman. Kekallah di dalam neraka orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata pengarang lagi, hakikat keimanan dan rukun-rukunnya. Secara etimologi, maksud dia apa ni? Cabang ilmu. Cabang ilmu.
Yang mana perkataan iman terbentuk daripada perkataan amana. Amana yu'minu. Kalau siapa yang belajar ilmu saraf, dia tahulah. Amana yu'minu. Yu'minu. Maknanya perkataan amana tu maknanya ia bermaksud membenarkan, percaya. Amanah ni maknanya kita membenarkan, kita mempercayai. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam melalui firman-Nya. Baik. Pengarang dia bawa satu ayat dalam karangan dia ni, iaitu di dalam surah Yusuf, tentang adik-beradik Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Kisah dia macam mana tuan-tuan? Kisah dia, firman Allah Ta'ala, qalu ya abana inna zahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa'akalahu adh-dhi'bu. Mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami telah pergi berlumba berburu. Abang-abang Nabi Yusuf alaihissalam, dia jahat, dia dengki. Ini hasad ni bahaya. Dia tengok Nabi Allah Yaqub alaihissalam ni, dia maknanya kasih sayang kepada Nabi Yusuf alaihissalam dan adiknya Bunyamin. Maka ringkasnya, dia ajak Nabi Yusuf pergi, kata apa? Pergi lumba-lumba, berlari lah, lumba-lumba berburu ni. Dan abang-abang dia reka ceritalah. Dia kata dia tinggalkan Nabi Yusuf ni menjaga barang-barang kami. Wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa akalahu adh-dhi'bu. Lalu dia dimakan oleh serigala. Dia nak abang-abang dia, nak ayah dia Nabi Yaqub alaihissalam percaya. Di pengarang dia nak sebut tentang iman tu, amanah tu, membenarkan, mempercayai tu. Jadi dia kata kepada ayah dia, Nabi Yusuf ni dah dimakan serigala. Yang mana dia bawa dia darah apa tadi, ambil darah kambing kibas ke apa, tak tahu. Dia sapu dekat baju tu, dia kata inilah darah, dah kena makan dah, tak ada dah Nabi Yusuf alaihissalam. Dan abang-abang Nabi Yusuf ni dia kata apa? Wama anta bimu'minin lana. Dan sudah tentu ayah tidak akan percaya kepada kata-kata kami ini. Bimu'minin, maknanya abang-abang Nabi Yusuf ni kata ayah tak percaya dekat kami, yang bila mana kami kata Nabi Yusuf ni dah dimakan serigala. Maknanya Nabi Allah Yaqub alaihissalam tidak mempercayai. Dia tidak percaya kepada abang-abang dia ni. Bila abang dia bawa mereka cerita bahawa Nabi Yusuf telah dimakan oleh serigala. Walau kunna sadiqin, sekalipun kami adalah orang-orang yang benar. Surah Yusuf ayat 17. Orang menipu, dia cakap dia betul. Saya tak menipu, padahal dia tipu. Betul ni, harga dia ni saya tak tipu. Dalam tak tipu tu dia tipu. Tak ada orang atas muka bumi ni kata saya penipu, tak ada. Ni saya nak terus terang ni, saya menipu ni sebenarnya. Ada orang macam tu? Tak ada. Melainkan dia tersasul, dia tersalah cakap. Dia seronok sembang. Nak ceritalah ni sebenarnya saya ni kelentong je. Tak ada. Jadi abang-abang Nabi Allah Yusuf ni alaihissalam, dia kata ayah tak percaya pada kami kata Nabi Yusuf dah dimakan oleh serigala, walaupun kami ini adalah orang-orang yang benar, walaupun dia berdusta. Baik. Ayat di atas bermaksud kamu sekali-kali tidak akan mempercayai kata-kata kami walaupun kami menyatakan serigala telah memakan Nabi Yusuf alaihissalam. Maknanya Nabi Yaqub alaihissalam tak percaya kepada abang-abang dia.
secara terminologi, apa nama ni, kata khusus ya, kata khusus. Payah pula nak nyebut tuan-tuan. Perkataan iman bermaksud kebenaran dengan hati secara yakin. Dia iman ni tuan-tuan, at-tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati. Secara yakin terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Tuhannya, maknanya membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu Abu Bakar As-Siddiq, kita maklum dia dapat gelaran Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika mana peristiwa apa tu, Isra Mi'raj. Jadi musuh-musuh Islam ni berharap kali ni habislah Nabi SAW. Orang tak percaya dah. Dia bawa cerita dia pergi daripada dia pergi mana? Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sepatutnya perjalanan sebulan, tapi dia pergi semalam. Dah habislah. Dia nak, orang tak percaya dah kali ni. Dah mesti dia penipu besar dah ni. Tetapi tuan-tuan, Abu Bakar As-Siddiq mempercayainya. Masya-Allah, tabarakallah. Sebab itu penting tuan-tuan iman ni. Kita membenarkan. Dan tidak boleh ada sedikit pun keraguan. Ragu-ragu pun tak boleh. Kita kata betul ke tidak. Tapi kalau apa nama, kata-kata saya kan, mungkinlah tuan-tuan bukan boleh harap juga ustaz ni. Tak apa, saya tak apa. Tapi kalau yang dibawa oleh baginda Nabi SAW, jangan kita ragu. Ataupun kalamullah, firman Allah Subhanahu Wa Taala, la raiba fih, wa innahu lafi syakkim minhu murib. Ini masalah umat-umat terdahulu ni, dia ragu, dia tidak ada keyakinan. Dia ragu-ragu terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Rasul alaihi salam. Baik. Kebenaran ini terletak di hati setelah mengetahui dan memahaminya dengan akal. Membenarkan kebenaran ini terletak di mana? Di hati. Setelah mana kita mengetahui dan kita faham dengan akal. Dengan akal. Walaupun di dalam Islam ini bukan semua kita ikut logik akal. Tapi kita ni tuan-tuan waras, kita boleh berfikir. Tadabbur, tafakkur. Apa lagi tuan-tuan? Sebab itu kita kena berdoa kepada Allah agar Allah beri kita kefahaman. Allahumma faqihhu fid din. Faqih, bagi kita faham. Bila kita faham tuan-tuan, insya-Allah faham dan meyakini. Masalah orang jahil, dia tak faham. Sebab itu jahil terbahagi kepada dua. Ada jahil basit, ada jahil murakkab. Jahil basit, dia sedar diri bahawa dia jahil. Saya tak ada ilmu. Dia jahil. Yang ni senang. Jahil murakkab ni payah. Jahil murakkab. Dia jahil, tapi tuan-tuan, dia tak mengaku dia jahil. Ataupun mungkin panjang lagi dia punya maksud ataupun makna perkataan jahil ni. Itu yang dapat saya sebutkanlah. Maknanya jahil, kalau kita tak tahu, kita kata tak tahu. Supaya apa? Mudah untuk orang lain menerangkan kepada kita. Tapi kalau kita jahil,
kita pula nak menentang, nak melawan, sampai bila pun kita tak faham. Lepas itu kata Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Ayyuhal walad, wahai anakku, orang jahil ni dia terbahagi kepada 4. Hanya satu yang satu jenis orang jahil dia jawab, dia tanya kita jawab. Yang 3 lagi tak payah jawab. Antaranya orang jahil yang bila dia bertanya, dia tanya dengan penuh dalam keadaan marah, dalam keadaan hasad dengki. Soalan orang jahil macam ni tak payah jawab. Ataupun dia tanya Masya Allah hukum, dia tanya tentang ilmu tasawuf, tetapi dia tanya terlalu dalam, sehingga kan dia tak faham, guru yang nak menjawab pun tak boleh nak terangkan. Terlalu dalam, tak boleh jawab juga, tak payah jawab. Ada juga orang jahil baru belajar berapa hari je, dia berani menyamakan taraf dia. Bila dia muskil satu-satu masalah tu, dia menyamakan muskil bagi dia sama muskil bagi guru tu, padahal guru tu berpuluh tahun belajar. Tak tahu berapa ratus jilid kitab, berapa ratus ribu hadis dah baca, tafsir berapa jenis tafsir lah. Kemudian dia muskil, dia kata kalau saya muskil, guru tu pun samalah muskil lah. Orang jahil macam ni tak payah layan. Jadi hanya satu je orang jahil, dia tanya penuh, tanya daripada hati. Tidak ada kemarahan, tidak ada hasad dengki, ataupun tidak ada niat lain dan sebagainya, barulah dijawab. Ini kata Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Baik. Jadi tuan-tuan, membenarkan ni dengan hati, lepas kita mengetahui, kita faham dengan akal. Oleh itu keimanan menyamai keyakinan i'tiqad. Hubungan keimanan dan keyakinan dinamakan akidah. Maknanya iman, beriman dan yakin dinamakan apa? Akidah. Akidah. Baik, sesetengah pendapat menyatakan iman terbentuk melalui ucapan mulut, bil lisan. Kita ucap kalimah syahadah kan. Kita dah lepas sebelum ni seruan apa tentang bila mana di dalam peperangan tentera Islam bertemu ataupun bertembung dengan mereka yang mengatakan ilaikumussalam. Dia sebut ya ayyuhallazina amanu idza darabtum fil ard idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumussalam lasta mu'mina. Dia bagi salam, dia ucap 2 kalimah syahadah. Maka dengan syahadah dia itu, dia pada zahirnya, hukum zahir, dia telah pun beriman. Maksudnya dia telah memeluk agama Islam. Maka tak boleh lagi tentera Islam, umat Islam membunuh dia. Itu dengan bil lisan. Orang memeluk agama Islam, ucap 2 kalimah syahadah, cukuplah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terjemah, dia telah pun menjadi orang Islam. Baik, kebenaran dengan hati, dengan lisan, mulut, iaitu dengan hati, dan melaksanakannya dengan anggota badan. 3 ni kena ada. Baik, itu tuan-tuan, mukmin, muslim, apa beza dia tuan-tuan? Muslim ni maksud dia orang Islam, dia laksanakan rukun Islam. Arkanul Islami khamsatun, syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salat wa ita'uz zakat wa shaum Ramadan wa hajjul bait. Dia ucap 2 kalimah syahadah, dirikan salat, puasa, zakat, pergi haji bagi yang mampu. Dia orang Islam. Orang mukmin siapa pula? Mukmin ni orang beriman.
an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallah ta'ala. Barulah dia itu dipanggil muslim dan mukmin. Hari ni yang ramai-ramai duk ada ni orang muslim, orang Islam. Kalau mukmin maknanya rukun iman dia tu, rukun iman dia ada. Itu mukmin. Contoh mudah tuan-tuan. Orang yang sembahyang, dia sembahyang, dia itu orang Islam. Tetapi dia berdusta, dia menipu, dia ambil hak orang. Dan kenapa dia mengambil hak orang, menipu dan sebagainya? Kerana dia tidak benar-benar yakin dan mempercayai bahawa adanya balasan Allah. Kalau dia benar-benar yakin, dia mempercayai, tak mungkin dia menipu orang. Itu kaitan tu, iman. Beriman maknanya mempercayai akhirat, dosa, pahala, syurga, neraka dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, dia daripada tiga itulah: lisan, hati dan juga anggota badan. Baik, manakala mazhab salafus salih ridwanullahu alaihim berpendapat keimanan terbentuk daripada ucapan, perbuatan dan keyakinan berdasarkan ayat-ayat yang menjelaskan perbezaan antara Islam dan iman. Sebagaimana firman Allah Ta'ala Subhanahu wa ta'ala berbunyi, qalatil a'rabu amanna. Dalam ayat ni tuan-tuan, surah Al-Hujurat ayat 14. Berkata orang A'rab, iaitu kaum Arab Badui. Arab Badui ni kira Arab pendalaman lah. Arab pendalaman ni dia kata apa? Dia kata kami telah beriman. Kemudian Allah SWT berfirman, qul lam tu'minu, katakanlah kamu belum beriman. Allah menafikan. Allah kata, bila mana Arab Badui ni kata kami telah beriman, jadi Allah Ta'ala berfirman, qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul lam tu'minu, katakanlah wahai Nabi sallallahu bahawa Arab Badui ni belum beriman. Walakin qulu aslamna, tetapi katakanlah kami telah menyerah diri, kami telah menyerah diri. Baru serah diri, belum beriman lagi. Aslamna ni maknanya serah diri. Serah diri kena baru serah diri, belum lagi beriman kepada Allah SWT. Apa dia tanda iman kepada Allah? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Allah Ta'ala berfirman lagi, sementara iman belum lagi masuk ke dalam hati kamu. Iman tak masuk lagi. Iman tak masuk dalam hati, baru Islam je. Kita kan dekat kad penalan kita ada kan, tulis Islam kan? Ada. Warga negara Islam, lelaki. Lelaki pun kena tulis tu kan. Bukan boleh kira hari ni. Tak, dia lelaki tapi jadi pondan. Jadi kena tulis. Jadi yang pondan-pondan yang di luar sana, tak, jadi dia cantik macam mana pun, cocoklah banyak mana pun, kau jantan. Tak, berubahlah, taubatlah pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi Allah berfirman, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Makna iman tak masuk lagi dalam hati kamu. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu, dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya. Maknanya iman itu dikaitkan dengan taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sama juga dalam surah apa tu? Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Manusia ni dia sangka dia ni hasiban nasu ay yutraku, mereka dibiarkan. Mereka kata
Yaqulu amanna, kami ni beriman, wa hum la yuftanun, mereka belum lagi diuji oleh Allah. Bukan makna kita tak boleh kata kita ni orang beriman, boleh. Saya orang beriman, boleh. Tetapi tuan-tuan, ingat, orang yang beriman Allah Ta'ala akan uji mereka. Lepas ujian tu barulah betul-betul beriman pada Allah. Dan alhamdulillah tuan-tuan, Masya Allah, kita ni, ujian kita ni tidaklah sehebat ujian umat-umat terdahulu. Ujian kita ni biasa-biasa je. Ujian para Nabi Rasulullah SAW, ulul azmi lagi. Maknanya ujian yang paling berat siapa tuan-tuan? Iaitu para Nabi, Al-Anbiya. Ujian mereka berat. Ujian kita biasa-biasa saja. Ni poligami tu tak habis lagi je. Macam 3 orang tu je poligami atas muka bumi ni tuan-tuan. Semua benda nak diviralkan. Tak, Allah. Itu nak sebut itu ujian je. Ujian. Macam kita hari ni lah, kita bini seorang. Masuk sikit lah poligami biar seronok sikit lah. Kita bini seorang, biar tak nikah pun, terus terang cakap, takut bini kan. Kita bini seorang, tak ada masalah. Tuan-tuan rasa nak ujian, try lah. Agak kalau rasa nak naik darjat sikit lah, nak cari masalah apa, bagi orang lelaki, masuk Thailand sana. Sekarang orang buat status kat Facebook saja bagi tahu nak masuk Thailand ni. Jadi kalau nak masuk Thailand tak ada lain, nak menikah. Padahal banyak lagi urusan kat Thailand tu. Nak bagi makan buah ke, makan pulut ayam ke, sebagainya kan. Jadi tu koklah tuan-tuan nak naik darjat, try lah tuan-tuan. Nak tahu langit tu tinggi ke rendah. Bukan nak suruh tuan-tuan menikah semua. Saja nak sebut tuan-tuan, nanti muslimah belakang marah pula tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, Arab Badui ni dia kata, saya beriman lah, kami beriman lah. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat, qul lam tu'minu, tak beriman lagi. Sehinggalah kamu taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. La yalitkum min a'malikum syai'a, Allah tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal-amal kamu. Allah tak kurang tuan-tuan. Kalau malam ni kita semayang maghrib berjemaah, berapa? 27 darjat, 27 kali ganda. Dengar kuliah pula, isyak pula, pahala tu Allah Ta'ala tak kurangkan. Kerana Allah ni, dia bersifat dengan satu sifat adil, satu lagi sifat rahmat, kasih sayang. Kalau adil, kita buat dosa satu je, buat satu dosa, jadi dia punya balasan dia, dosa dia satu je. Adil. Tetapi tuan-tuan, dari segi ibadah, dalam bab ibadah, Allah Ta'ala gandakan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Allah Ta'ala gandakan. Dari segi ibadah, untuk kita ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, Allah gandakan sehingga 700 kali ganda. Jadi kalau dalam bab dosa, buat dosa, Allah adil. Buat satu dosa, dapat satu dosa. Dan dalam bab ketaatan, buat amal soleh ni, Allah tak kurang, malah Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah tak kurangkan, dan malah Allah gandakan lagi. La yalitkum min a'malikum syai'a, maknanya Allah Ta'ala tak kurangkan sedikit pun amalan-amal kamu. Masya Allah, ini rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikit dan innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Al-Hujurat ayat 14.
Baik, selain ayat di atas, terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maknanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yakni hadis yang berasal dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Hadis tersebut menyatakan Rasulullah SAW berada di tengah sekelompok manusia ketika saya duduk. Lalu Nabi SAW, Rasulullah SAW meninggalkan seorang lelaki yang paling saya kagumi di antara mereka. Pernah satu hari Nabi SAW dia duduk, kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nabi duduk di tengah sekelompok manusia. Kemudian Nabi SAW tinggalkan. Dia bangun, dia pergi. Dia tinggalkan seorang lelaki yang saya kagum di antara mereka, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya kagum lelaki itu, tapi Nabi SAW tinggalkan lelaki itu. Saya bertanya, wahai Rasulullah, ada apa dengan si fulan? Bila Nabi SAW beredar pergi, Sa'ad radhiyallahu anhu tanya, ya Rasulullah, kenapa kamu tinggalkan lelaki itu? Saya kagum lelaki itu. Saya bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada apa dengan si fulan? Demi Allah, saya melihatnya sebagai seorang mukmin. Kata Sa'ad radhiyallahu anhu, demi Allah saya tengok dia ni orang mukmin. Kemudian Nabi SAW bertanya, apakah dia seorang Muslim? Nabi tanya. Sa'ad kata dia orang mukmin. Kemudian Nabi SAW kata, apakah dia seorang Muslim? Mukmin dengan Muslim. Sa'ad kata mukmin. Sa'ad kata orang tu orang mukmin. Kemudian Nabi SAW kata, apakah dia itu seorang Muslim? Beza Muslim dengan mukmin. Maknanya iman dengan Islam. Jadi baginda Nabi SAW terdiam sebentar. Saya kembali bertanya, ada apa dengan si fulan? Demi Allah saya melihat dia sebagai seorang mukmin. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ulang lagi, saya tengok dia ni seorang mukmin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, apakah dia seorang Muslim? Maknanya Sa'ad, pada pandangan Sa'ad, orang lelaki itu orang beriman. Tapi Nabi SAW melihat dia hanya seorang Islam sahaja. Jadi tuan-tuan, Nabi SAW tengok dia ni orang Islam. Sa'ad kata dia orang beriman. Beza tuan-tuan. Maknanya Nabi SAW melihat lain, Sa'ad radhiyallahu anhu melihat lain. Rasulullah SAW bertanya lagi, apakah dia seorang Muslim? Saya mengulangi pertanyaan tersebut, tetapi baginda tetap memberikan jawapan yang sama. Berapa kali itu? 2 ke 3 kali. Nabi tetap mengatakan dia orang Muslim. Kata Sa'ad, dia orang mukmin. Nabi kata dia orang Islam. Sa'ad radhiyallahu anhu kata dia orang beriman. Kita beri laluan kepada azan insya-Allah. Kemudian kita buat kesimpulan. الله أكبر الله
لا إله إلا الله رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة آت سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا Muhammad wasallam. Sikit tuan-tuan. Baik, seterusnya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Sa'ad, benar memberikan kepada lelaki tersebut dan lain-lain itu lebih aku cintai kerana khawatir Allah SWT akan mencampakkannya ke neraka. Jadi kita boleh faham bahawa iman dan Islam ni tuan-tuan, Masya Allah, dua perkara yang berbeza. Sehingga kan Nabi SAW mengatakan seseorang itu adalah Muslim, orang Islam. Tetapi Sa'ad radhiyallahu anhu mengatakan bahawa orang itu orang mukmin, orang yang beriman. Maka kata Nabi SAW, maknanya Nabi khawatir bahawa orang itu akan dicampak masuk ke dalam neraka. An-Nawawi berkata perkataan mencampakkannya bermaksud melemparkan orang yang diberi itu. Ia bermaksud supaya saya melembutkan hatinya dengan pemberian itu kerana khawatir dia menjadi kafir jika tidak diberi. Maka sini tuan-tuan, maknanya kebimbangan. Nabi SAW khawatir, Nabi SAW bimbang. Maknanya seseorang itu dia antara dia hanya Islam sahaja ataupun dia Islam dan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi moga-moga kita menjadi umat Islam, hamba Allah yang bukan hanya Islam sahaja, tapi kita juga adalah orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna supaya kita ni layak dipanggil Muslim dan juga mukmin. Kalau Muslim ramai, semua yang Islam, tapi belum tentu lagi dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita berhenti setakat itu tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dapat sambung pada kuliah yang akan datang. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya ada salah dan silap, saya mohon keampunan kepada Allah Taala. Minta maaf dengan tuan-tuan, puan-puan, para asatizah. Maknanya yang baik daripada Allah, yang buruk daripada diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.